menarik di Malaysia hari ini. Nostalgia Seni bersama penyanyi pop Ye Datuk Jeffrey Den. Kepadamu di waktu engkau di sampingku, senyummu manis. Masalah kebas, jangan buat tak endah. DIY bagaimana membersihkan mesin basuh selepas banjir. Itulah dia antara pengisian menarik di MHI menghidupkan pagi anda di 4 Januari 2022 ini. 4 hari selepas kita melangkah masuk ke tahun baru. Saya Nazrul Rahman bersama dengan Anim Izzati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami. Kita kembali ke udara untuk Malaysia hari ini. Macam mana yang saya kabarkan tadilah. Beberapa topik kita iaitu kita ada Datuk Jeffrey Den. Kali ini bukan secara maya, kita bawakan di studio yang mana ada persembahan pastinya untuk anda. Jadi jangan lupa untuk simpan talian kita terlebih dahulu 0377261603 untuk anda hubungi nanti sebab kita akan buka talian kepada peminat-peminat kugiran, peminat-peminat pop Ye. Satu ketika dahulu kan. Kongsikan nostalgia anda, apakah mungkin anda ada pengalaman yang manis, pengalaman yang menarik kan semasa genre itu kan, semasa zaman-zaman itu. Awak zaman tu ke? Tak ada. Saya zaman saya lebih sikit, tapi Datuk Jeffrey Den ni kita wawarkan sikit. Ada jiwanya dan beliau mengeluarkan album ataupun single selama 6 dekad ya. 6 dekad kita meraihkan muzik pop Ye dari Datuk Jeffrey Den. Akan kedua bersama-sama dengan kita. Bukan itu saja, kita juga bakal memaparkan isu kesihatan. Kebas-kebas ni kalau tangan ataupun kaki kiri ataupun kanan jangan kita ambil sambil lewa, dan juga segmen DIY kita kepada mesin basuh yang telah terjejas akibat banjir. Kita ada solusinya. Jadi teruskan bersama kami di MHI. Okey, kita terus sahaja seperti biasa. Musim-musim sekarang ni sememangnya kita akan kongsikan pagi di MHI keadaan cuaca terkini. Ayuh sama-sama kita saksikan di skrin ini di mana di Semenanjung Malaysia seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang ini. Kita pergi mengambil kepada 4 ataupun beberapa kawasan yang dikeluarkan amaran. Contohnya seperti di Johor. Okey, kita melihat kepada keadaan hujan di beberapa tempat pada waktu pagi, petang juga sama dan malam juga dikabarkan hujan di 1-2 tempat. Okey, ini di Johor. Ya, sejak di semalam ya, Segamat dan mereka yang duduk di Muar harus berjaga-jaga, dan sekarang pula di Melaka hujan di 1-2 tempat pagi sampai malam. Kalau kita lihat keadaan Sungai Melaka pun air semakin pasang, jadi berwaspada di sana. Di Negeri Sembilan macam mana pula ni? Ya, di Negeri Sembilan juga sama. Hujan di 1-2 tempat di beberapa kawasan pedalaman pada waktu pagi dan malam. Manakala di petang dikabarkan hujan di 1-2 tempat. Ini adalah keadaan-keadaan terkini yang diramalkan cuaca bakal berlaku. Jadi apa yang kita perlu tahu adalah waspada dengan paras air satunya. Dan apa yang dikhawatirkan sekarang ini adalah pertembungan di antara hujan lebat dan juga fenomena air pasang besar. Itu yang begitu khawatir sekali. Dan mungkin kita tinjau pula di Pahang. Ya, di Pahang juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman ya, pagi sampai petang juga diramalkan. Jadi di sini kalau tak salah saya di Pahang juga keadaan masih meruncing. Betul. Dan kita lihat Terengganu juga mempunyai masalah yang sama, hujan di beberapa tempat pagi hingga ke malam. Ya, seperti mana yang dikeluarkan amaran awal ya, 2 hingga 5 Januari kabarnya kita memang mengalami cuaca yang kurang baik seperti mana yang kita tunjukkan pada hari ini. Kita terus tinjau sahaja amaran hujan berterusan buruk di beberapa kawasan. Anda dapat saksikan warna orange dan juga warna kuning ini. Kalau yang orange sedikit itu adalah amaran buruk di mana hujan lebat berterusan dijangka berlaku di Pahang. To be specific ataupun lebih spesifik kawasannya di Rompin. Kalau di Johor di Mersing. Bagi amaran waspada pula? Di waspada pula hujan berterusan dijaga berlaku di Pahang, Melaka, Johor, antara kawasan di Terengganu dan juga di Sabah ya. Jangan lupa mereka yang duduk di kawasan Sabah, dan seterusnya amaran angin kencang dan laut bergelora. Kalau kita nampak di sini daripada Laut Cina Selatan di kawasan pesisiran timur Semenanjung Malaysia bakal ditimpa angin badai yang kencang ya. Jadi berwaspada kepada anda semua yang berada di kawasan-kawasan berkenaan. Di sini kita lihat mangsa pemindahan pula ya. Ianya berubah mengikut nombor. Yang penting kita dapat saksikan jumlahnya memang menurun 15,273
Tapi diasingkan di beberapa kategori yang berbeza ya. Kalau kita tengok Johor meningkat ya 4,819 mangsa. Yes. Di Melaka juga 2,674. Negeri Sembilan 1,792. Pahang 2,620. Sabah 3,310. Selangor berkurangan Alhamdulillah 40 dan juga Terengganu 18. Ini dia kita kongsikan bersama dengan anda supaya anda tahu bagaimana pergerakan kan mangsa dan juga yang dipindahkan di PPS. Jadi sekarang pula kita lihat apa yang sedang tular di media sosial. 3 air pasang besar fenomenanya yang bakal diramalkan berlaku di negara ini bermula awal bulan ini hingga awal bulan depan ya. Jadi pengarah bahagian pengurusan sumber air dan hidrologi telah pun menjangkakan bahawa fenomena air pasang ini dijangka berlaku selama 4 hari bermula hari ini hingga Rabu, membabitkan kawasan berisiko tinggi termasuk Kuala Muda di Kedah, Bagan Datuk di Perak, Kelang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Jadi semuanya di persisiran barat semenanjung Malaysia. Ya, baik. Seterusnya kita saksikan pula fenomena air pasang besar yang mana di Kemaman sekarang ini. Okey, sama-sama kita saksikan sedikit artikel berkaitan dengan ini. Kalau di daerah Kemaman dilanda fenomena air pasang besar menyebabkan beberapa kawasan yang terletak berhampiran pesisir pantai dan muara sungai mula dinaiki air malam tadi. Apa yang dikabarkan dan beberapa PPS pertama dibuka iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga Cukai kira-kira jam 9 malam tadi dan 10 mangsa daripada 2 keluarga yang tinggal berhampiran pantai Geliga dipindahkan ke PPS berkenaan. Itulah dia. Baik, ini dia yang kita kongsikan bersama dengan anda. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Yang pasti di kawasan Pantai Timur itu kita tidak asing lagi kan dengan situasi ini. Cuma kali ini berlaku sedikit berbeza kerana apa yang kita khawatirkan adalah pertembungan seperti mana yang dikabarkan tadi kan, hujan lebat dan juga fenomena air pasang besar ini. Baik. Jadi waspada kepada mereka yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang berbahaya. Sementara itu kita tumpukan perhatian kepada Selangor di mana kerja-kerja baik pulih dan juga pembersihan sedang dijalankan. Jadi pihak MHI telah pun meninjau kawasan Taman Seri Muda Seksyen 25 Selangor untuk melihat bagaimanakah kerja-kerja sukarelawan kita yang betul-betul lumus membersihkan rumah dan juga sampah sarap yang berata-rata. Ya. Kita saksikan. 18 Disember 2021, hujan lebat selama hampir 2 hari menyebabkan banjir melanda beberapa lokasi di Lembah Kelang, termasuk di Shah Alam. Bah yang berlaku ini dikatakan antara yang terburuk pernah terjadi dalam sejarah. Saya kini berada di Taman Seri Muda Shah Alam, antara lokasi yang paling teruk terjejas dilanda banjir. Dan hari ini saya akan membuat tinjauan di kawasan sekitar untuk melihat keadaan semasa selepas 2 minggu bencana banjir itu melanda. Berdasarkan tinjauan semasa, air banjir telah surut sepenuhnya dan penduduk sedang dalam proses membersihkan kediaman masing-masing. Kesan daripada bencana itu, kebanyakan kawasan di Taman Seri Muda dipenuhi dengan timbunan sampah sarap sehingga ke hadapan pintu pagar kediaman mereka. Kebanyakan sampah ialah barangan peralatan rumah yang rosak teruk di air banjir. Bukan itu sahaja, barangan makanan daripada peti ais yang rosak dan bangkai haiwan turut mencemarkan pemandangan sehingga menyesakkan mata dan hidung. Ini turut mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk. Kami dah duduk sini dah 2 minggu, tidak ada perubahan apa. Kalau boleh cepat-cepatlah selesaikan apa masalah sampah kami ni. Kami duduk dalam keadaan lalat dan tikus apa semua. Binatang-binatang ni boleh bawa penyakit kepada kawasan-kawasan perumahan ini lah. Kita pinta barang keluar, sekarang masa sudah lebih 10 hari pun ada. Langsung tak ada mari. Tengok apa macam mau clear sampah ke apa pun tak ada. Saya nak ingat mau panggil orang nak tolong angkat sampah depan rumah saya. Saya 2 orang tinggal, orang tua pun susah. Tinjauan juga dilakukan sekitar kawasan apartmen 5 tingkat di Taman Seri Muda. Rata-rata penduduk juga sedang membersihkan kediaman mereka.
Menurut seorang penduduk yang enggan dikenali, ada pihak yang datang untuk mengutip sampah tetapi hanya di tempat pembuangan sampah yang sedia ada sahaja. Selain itu, kakinya turut mengalami iritasi disebabkan persekitaran kawasan yang kotor. Berdasarkan pemerhatian, ada juga lori yang disewa oleh penduduk bagi memudahkan proses pembuangan sampah. Harga yang dikenakan juga agak mahal, tetapi mereka rela membayarnya kerana tidak sanggup lagi untuk berhadapan dengan bau dan suasana yang tidak selesa. Realitinya, bukan sahaja kawasan Taman Sri Muda, malah banyak lagi kawasan lain di sekitar Selangor yang mengalami banjir teruk selepas hampir 2 minggu masih belum dibersihkan sepenuhnya daripada longgokan sampah. Sehinggakan ada juga yang bertindak membakar sampah itu. Walaupun kini proses pembersihan masih dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk pihak berkuasa tempatan, tetapi mungkin mengambil masa berminggu-minggu lamanya kerana jumlah sampah yang banyak berbanding kebiasaan. Dalam pada itu, penduduk juga sebenarnya boleh memainkan peranan dengan melakukan gotong royong bersama pihak NGO atau sukarelawan bagi membersihkan sampah di kawasan perumahan mereka tanpa perlu menunggu pihak yang berkaitan untuk datang membersihkannya. Itulah di antara masalah yang ditimpa walaupun banjir telah pun selesai, air telah pun surut tapi sampah sarap tetap merata-rata membawa penyakit dan juga haiwan-haiwan yang tidak diingini. Ya, kita harap situasi ini dapat diambil serius di mana mungkin tindakan-tindakan yang sepatutnya bagi membantu kerja-kerja pembersihan. Kita tak nak mungkin berlaku perkara-perkara seperti yang kita katakan kan, kerjasama daripada semua pihak amatlah digalakkan. Terutama sekali bukan kita nak menuding jari kepada satu pihak sahaja, tetapi sesiapa yang mampu untuk membantu menyelesaikan. Fokus utama kita adalah untuk membersihkan kawasan itu supaya mereka dapat satu situasi yang lebih baik kan, keadaan yang lebih baik. Baik. Jadi untuk saya fokus kepada sesuatu yang positif ya Anim, di mana kita lihat sukarelawan kita bertungkus lumpus membantu antara satu sama lain untuk membaiki keadaan. Ya, dan, itu yang terbaik. dan salah seorang daripada sukarelawan yang akan kita wawarkan di MHL ini adalah daripada Adab Youth Garage. Ya, cuma yang kali ini Adab Youth Garage ini mereka merupakan satu center di mana anak-anak muda kita dapat belajar perkara-perkara urban, perkara-perkara yang mungkin dari segi teknologi, dari segi bagaimana untuk mereka cakna dengan keadaan ataupun isu-isu yang terkini, penggunaan teknologi yang terkini. Inilah senternya. Bukan itu saja, mereka juga turut menjadi sukarelawan turun padang bersama-sama melakukan kerja-kerja CSR. Jadi jom sama-sama kita saksikan Adab Youth Garage. Silakan. Ruang Selamat, sebuah ruang atau pusat yang telah diinisiatifkan oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan iaitu Adab Youth Garage atau AYG untuk diisikan dengan pelbagai program serta kemudahan buat pelajar terutama di kawasan PPR. Muhammad Nizam Samsudin, 44 tahun, merupakan individu yang bertanggungjawab dalam menggerakkan inisiatif ini. Mula ditubuhkan pada tahun 2013 di Bandar Baru Bangi, AYG kini mempunyai 6 buah pusat di sekitar Selangor dengan objektif utamanya yang bertujuan untuk menyediakan sebuah ruang yang selesa dengan suasana yang lebih positif buat pelajar. Banyak pengajaran dan pembelajaran kita adakan di sini secara tidak formal lah. Maksud kita bukanlah satu institusi pendidikan yang formal ya, gitu. So pendidikan yang banyak kita ajar tidak formal. Bersama dengan kita adalah 2 orang pekerja belia yang sentiasa ada di sini membantu adik-adik ni lah untuk melakukan apa sahaja. Bukan sahaja dilengkapi dengan pelbagai alatan dan kemudahan belajar seperti bahan bacaan, komputer, internet dan mesin cetak secara percuma. Ruang ini juga dilengkapi dengan televisyen dan permainan indoor buat pelajar meluangkan masa di sini. Sebab kita lihat mereka tidak mempunyai ruang yang baik dari segi untuk memposisikan diri mereka di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana untuk kita menyediakan platform yang terbaik untuk mereka? Sebab anak muda ni banyak segmen.
ada yang suka akademik, ada yang tak suka akademik. Jadi adakah yang tidak suka akademik perlu kita ketepikan kan? Itu tidak boleh lah. So kita kena fikirkan apa yang sesuai untuk mereka. Menurut Nizam, kira-kira 20 hingga 30 orang pelajar akan meluangkan masa di sini. Selain sambutan yang menggalakkan daripada pelajar, inisiatif yang dilakukan ini turut mendapat sokongan daripada penduduk di kawasan tersebut. Bagi saya, AYG ni banyak membantu dari segi pergaulan, dalam segi pelajaran dan banyak membantu dari pada anak-anak yang tercicir yang tak ada tempat untuk orang berkongsi masalah. Kelas ini pun ada sediakan kelas mengaji. Jadi anak-anak ni tinggal di sini maknanya dia terkawal. Ada abang-abang yang mengawasi mereka dan dapat membentuk anak-anak ni supaya boleh menggunakan masa dengan lebih baik. Bintang veteran Datuk Jeffrydin antara figura dalam bidang seni yang terkenal dengan imej pop Ye Ye. Sejak era 1960-an, penyanyi berusia 75 tahun ini masih aktif menghiburkan peminat sehingga ke hari ini. Bahkan, lagu-lagu seperti Kenanganku, Mas Mona dan Seruling Anak Gembala masih menjadi siulan peminat dan kekal malas segar. Di lembah sungai nan indah terdengar suara memecah. Hampir 5 dekad bergelar penghibur, pemilik nama sebenar Raden Jeffrydin Raden Ibrahim Sukaman memulakan kejayaan seninya di Singapura ketika usianya masih belasan tahun. Dia juga pernah bersama kumpulan The Rhythm Boys sebelum bergerak solo. Memiliki 3 cahaya mata, lenggok dan nyanyiannya masih kekal dan sama seolah-olah ketika zaman 60-an dahulu. Itulah kehebatan Datuk Jeffrydin yang sudah mengeluarkan lebih daripada 30 album sehingga kini. Hidup denganmu, dapatkah kau rasa? Tu dia bila kita dengar irama pop Ye Ye ni terus begini. Dia automatik Dia automatik kan. Tak kira lah kita lahir tahun berapa, tapi kita tetap akan kembali kepada 60-an. Berpop Ye Ye. Itulah yang kita nak tampilkan bersama dengan anda untuk segmen Nostalgia Seni. Kita akan bersama dengan Datuk Jeffrydin bersama-sama kita. Silakan. Wah. Oh, Mas Mona. Ini dia Mas Mona kita. Assalamualaikum. Silakan Datuk. Dan terima kasih bersama kita di pagi hari Malaysia hari ini untuk peminat-peminat Datuk Jeffrydin. Jangan lupa anda juga boleh berbicara dengan Datuk Jeffrydin. Talian kita dibuka 0377261603 telefon sekarang. Jadi macam mana keadaan Datuk Jeffrydin sekarang ini? Alhamdulillah. Masih ada jemputan walaupun pasca jemputan? PKP? Semua kena cross. Pack ni. Tak dapat. Sebab kita mengenali satu figura hebat iaitu Datuk Jeffrydin ini dengan pernah satu ketika dahulu dia punya nostalgia dia sampai orang tarik-tarik baju. Baju koyak masa tu peminat tarik baju. Ceritakan sikit. Kita nak dengar. Mak saya pun ada betul, tanya. Ada pernah sekali saya tengok. Lepas tu saya ingat ni cerita urban legend. Memang betul ke orang tarik baju Jeffrydin sampai koyak? Kita nak dengar daripada Datuk sini. Betul pernah terjadi Datuk? Pernah terjadi. Waktu tu saya ada show di Stadium Negara. Stadium Negara. Tahun 66, 67. Apa yang jadi masa tu? Kenapa dia punya fenomena begitu luar biasa? Saya rasa waktu tu kan mana dia orang nak tengok TV pun susah semua kan. Dia orang-orang kampung, orang-orang yang tak ada punya TV tu terpaksa tengok dekat balai rakyat lah, tengok TV kan. Jadi bila waktu zaman saya datang tu, dia orang nak tengok lebih dekat dengan saya tu. Saya rasa dekat stadium tu kurang-kurang 20,000 lah. 20,000? Buat masa tu memang meletuplah konsert ni. Memang. Dekat tepi tangga tu semua ada orang tu. Saya nak turun tangga tu ada orang semua. Saya nak turun pun takut.
Pasal apa? FRU jagalah. Fanatiknya diorang. FRU jaga. Jadi takut diorang pegang kaki saya ke apa. Saya jatuh kan. Jadi saya pun takut juga kan. Pasal waktu tu umur saya 16 tahun. 16 tahun. Muda. Begitu muda. Dan pada masa tu Pop Ye Ye ni dibawa daripada irama The Beatles, dan masa tu Beatles memang setengah meletup lah begitu kan. Kombinasi punya lah tu. Kombinasi daripada idea Beatles tu datang yang daripada kita. Jadi kita nak mengalirkan macam mana nak kita ubah suai daripada lagu Melayu dipermodernkan. Jadi waktu tu lepas zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, biarlah saya sambung pula lagu-lagu filem tu jadikan lagu pop Melayu moden. Dari situlah perjuangan saya mula-mula tu. Ya. Semasa perjuangan itu kan, genre pop Ye Ye ni masa tu adalah satu sambutan yang begitu hebat dan luar biasa. Memang betul. Dan Datuk Jeffrey Dean sendiri memasuki beberapa pertandingan juga kan, kalau tak silap saya di Singapura, untuk nama itu dikenali sampailah dapat menjadi syarikat rakaman punya artis dan sebagainya. Betul. Kita kan mungkin fasa-fasa itu, detik-detik yang dilalui Datuk, kita nak tahu juga sebab kita bukan duduk era tu kan. Kita nak tahu macam mana Datuk dulu punya kontes ni macam mana? Pertandingan juara dulu ni macam mana? Dulu lain. Dulu kita masuk pertandingan juara band, kumpulan band. Kumpulan band, bila masing-masing semua dalam band tu ada seorang vokalis artis lah. Jadi saya salah satu vokalis artis. Puncanya mula-mula saya dengan Rhythm Boys. Jadi bila saya nak masuk pertandingan, jadi saya sebelum saya bertukar jadi saya bilang tunggu dulu biar aku jalankan dulu peranan ni, saya bilang. Jadi saya dengan Rhythm Boys. Jadi saya masuk dengan Rhythm Boys, saya lawan dulu. Dengan lawan ketat Datuk Ramlee kan. Arwah Ramlee dengan masa tu belum lagi Allahyarham Ramlee dah masuk ke? Dia dah masuk dengan saya sama-sama, tapi kita tukar. Dia pergi ke Siglafai dulu. Menjadi lawan pula. Jadi saya pergi Rhythm Boys. Saya waktu saya lawan, Ramlee belum lawan. Saya lawan dulu. Saya menang. Saya menang 2 tahun berturut-turut, saya menang juara. Dia dah menempuh nama sebagai jaguh pop Ye Ye Melaya. 150,000 unit album terjual ni. Ataupun mungkin lebih kalau kita kira kan. Betul. Kita ada seorang peminat yang baru saja berhubungi kita, Encik Salim daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum Encik Salim. Encik Saib, minta maaf Encik Saib. Assalamualaikum Encik Saib. Katanya nak berduet bersama dengan Datuk Jeffrey Dean. Nogori. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Suara pun macam suara Datuk Jeffrey Dean lah. Encik Saib. Saya Salim Batu Putih. Okey, Encik Said, kata kali ni nak bercakap apa? Kita nak minta berduet ni kalau boleh. Mesti saya semua lagu. Saya nak dengan Datuk Jeffrey Dean. Silakan. Boleh. Silakan Datuk di sini bersama dengan kita. Silakan. Ya. Bila minta bercakap malu pula. Silakan Encik Said. Apa khabar Datuk? Khabar baik, alhamdulillah. Saya kenal Datuk daripada tahun 60-an lain. Terima kasih banyak-banyak. Saya 66 di Mantin. Pernah berjumpa bersemuka dengan Datuk? Lagu kenanganku. Terima kasih. Saya ni juga adalah pemain kumpulan. Encik Said nyanyi sikit lagu kenanganku. Saya bawa lagu ke Lambak. Awak nak pergi kahwin, saya nyanyi lagu kenanganku. Jadi lambat kita tak tahan tu. Okey, Encik Said nak berduet tak dengan ni Datuk Jeffrey Dean? Alah, kita ada masa dan kesempatan ni. Boleh saya nyanyi lagu kenanganku. Silakan. Kenanganku kepadamu di waktu engkau bersamaku, senyum manis engkau berikan. Begini ya, Encik Said, begini ya. Tahniah kita ucapkan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Encik Said. Okey. InsyaAllah. Ini kalau bagi 1 jam pun tak habis ni. Sebab dia dapat cakap dengan idola dia. Okey, kita nak tanya kepada Datuk ya. Dah 30 album yang terhasil dan daripada 60-an sampai ke tahun 2010 lah, dekad 2010 ni, setiap dekad ada album ataupun ada single yang dari sini. Jadi kalau kita nampak anak-anak muda sekarang pun masih teruja dengan irama pop Ye Ye. Pendapat Datuk, silakan. Sebenarnya saya ni dalam planning, saya tengah
nak buat satu album baru. Tapi oleh kerana COVID ni, jadi perjalanan saya terkendala. Saya sudah siapkan semua lagu, dah siapkan untuk bila saya nak masuk. Alih-alih COVID ni datang, kita tak boleh buat apa-apa lah. Jadi saya bilang tak apalah, kita sabarlah dulu, saya bilang. Adakah ia album sendiri ke album kompilasi ataupun kolaborasi? Lagu baru. Lagu baru. Sebab apa yang kita nampak Datuk ni, Datuk suka berkolaborasi dengan anak-anak muda. Macam kita nampak persembahan Datuk dengan One Nation MC. Memang hebat debar hari Dengan Masdo. Dengan kumpulan Masdo juga memberi inspirasi kepada anak muda. Bang Fiz. Kan. Itu semua adalah satu yang sangat fresh lah kan bila kita bawakan gabungan daripada artis-artis veteran dan juga yang baru. Ya, betul. Mungkin persoalan di sini bila kita nak melihat kepada keadaan yang dulu kan. Tapi tak sempat saya nak tanya soalan sebab apa ada lagi peminat telefon. Hari ni back to back memang ya. Kita bagi pula Kak Marlia kita, Puan Marlia kita. Assalamualaikum Puan Marlia. Waalaikumsalam. DJ kesangan mantu dua-dua sekali. Terima kasih Datuk Jeffrey. Assalamualaikum Datuk Jeffrey. Waalaikumsalam. Kita bagi dia cakap. Silakan Kak Marlia. Apa khabar? Kak Marlia dari Pekan Pahang, Bandar Diraja. Dari Pekan Pahang. Daripada Pekan Pahang, dekat Pekan sana tak banjir ke? Rumah tenggelam semua. Allah, Rumah tenggelam habis. Allah, kita doakan yang terbaik Kak Marlia ya. Apa khabar Datuk? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Maria peminat setia Datuk daripada sekolah lagi. Terima kasih. Kenanganku bersamamu. Terima kasih Kak Marlia. Semakin merdu suaranya. Semoga Datuk banyak umur berhasil. Bahagia. Jadi aku anak cucu hingga ke jenah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Okey. Kak Maria peminat setia Datuk. Selagi aku bernapas. Selagi dia bernapas. Tetap peminat. Betul. Terima kasih Puan Marlia. Okey Datuk, apa perasaan Datuk melihat kepada peminat-peminat ini yang dari dulu sampai sekarang, sampai ke saat ini kan, masih lagi dia punya vibe, dia punya semangat dia nak bercakap, dia punya keterujaan dia masih lagi sama macam satu ketika dahulu Datuk? Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana saya masih diminati, masih disayangi dan masih diingati oleh bukan hanya generasi-generasi yang veteran, daripada kampung, daripada bandar, tapi anak-anak muda sekarang pun banyak yang meminati saya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka kerana memberi sokongan pada saya lah kan. Malahan daripada Semenanjung Malaysia ni, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, sampaikan ke sempadan wilayah-wilayah Indonesia pun yang meminati saya. Tepat sekali. Jadi apa kita nampak daripada peminat yang telefon dan kepada saya juga. Jadi kepada Kakak Marlia yang saya rasa tua sikit daripada saya. Dia disukakan lagu seperti Kenanganku. Tapi saya pula saya minat time 90-an, Mas Mona dan sebagainya. Masa tu time-time yang kita selalu dengar lah kan. Saya. Jadi Datuk Jeffrey tidak dijamah usia begitu. Jadi kita akan teruskan dengan Datuk Jeffrey satu persembahan istimewa untuk peminat MHI pada pagi ini di penghujung rancangan ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Jaga diri baik-baik insya-Allah ya. Kita harapkan yang terbaik. Ini adalah Datuk Jeffrey Din, the one and only. Legendary yang kita bawakan hanya di Malaysia hari ini kepada anda semua kan. Sedikit sebanyak kita dapat kenal juga siapa sebenarnya di sebalik Datuk Jeffrey Din yang kita tak tahu kan. Dan kita dapat dengar peminat-peminat dia macam mana. Peminat Nas sekarang ada tak macam itu? Tak ada sampai cari koyak baju tak ada. Dan kita ada peminat baru Ani Mezati, dia pun pakai colour blocking sekarang dia jadi pop ye begitu. Tadi macam nak dance pop ye. Okey, kita berehat seketika di sini dan apabila kita kembali, kita akan kupaskan satu topik yang lebih serius, isu kesihatan, kebas di tangan, kebas di kaki, apa puncanya, semuanya selepas ini. Rasa kebas dan mencucuk pada anggota badan sering dianggap sebagai masalah biasa atau proses penuaan. Terutama jika bahagian anggota badan itu ditindih dalam tempoh yang agak lama. Kadang-kala mereka yang kerap mengalami kebas mengabaikan sakit itu dan tidak menerima rawatan sewajarnya.
Hakikatnya, rasa kebas dan mencucuk terutama pada bahagian kaki dan tangan yang kerap berlaku adalah antara gejala atau petanda awal seseorang mengalami masalah sistem saraf peripheral neuropati atau lebih dikenali sebagai kecederaan saraf. Malah, mereka yang mengalami kebas akan mula rasa mencucuk-cucuk, sukar berasa panas atau sejuk dan hilang rasa sensasi pada anggota badan. Namun, pemeriksaan lanjut perlulah dilakukan bagi memastikan tiada sebarang penyakit berbahaya yang dihidapi. Oleh itu, adakah anda kerap mengalaminya? Ya, dalam kita bercakap tentang, tu dah genggam tangan tu kan? Terfeeling pula kita. Dalam kita bercakap tentang masalah kesihatan kan, yang sekarang ni dengan wabaknya, dengan virus dan sebagainya. Tapi kita tak boleh lupa, ada satu penyakit ataupun situasi kesihatan di mana kebas-kebas ni bermula daripada kaki, lepas tu tangan, lepas tu tempat lain pula. Kenapa? Dan apakah tahap yang paling serius yang boleh terjadi? Tepat. Itu yang perlu kita perhalusi satu persatu berkaitan dengan simptom, punca dan juga mungkin kaedah rawatan. Kebas ini tak boleh nak kita ambil mudah. Jadi kita terus bersama, Yes, kita bersama dengan Profesor Dr. Badri Shah Idris, pakar bedah saraf MSU Medical Center yang bersama-sama kita. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Handsome sebenarnya doktor kita di pagi hari ini. Dan terima kasih kerana terus bersama kita di MHI. Jadi kita ni yang duduk terlalu lama dah kebas. Kita bangun tidur tiba-tiba kebas. Adakah begitu banyak faktor? Sebab saya difahamkan penyakit saraf ni ataupun kebas ni terlalu sukar untuk kita diagnose begitu saja. Adakah ini benar, Profesor? Betul. Kalau ikut daripada dunia perubatan, masalah saraf daripada rasa permukaan badan yang ada gangguan ni yang membawa selalunya, kalau nak diterangkan lebih lanjut, kebas ini adalah simptom ataupun gejala, ataupun kalau diertikan adalah gangguan pada kita rasa perasaan rasa luar biasa ataupun ketidakbiasaan yang disebabkan oleh gangguan jeria rasa daripada permukaan badan kita. Ini boleh disebabkan kerana isyarat jeria rasa ni, bila kita bercerita tentang jeria rasa permukaan badan ni, jeria rasa permukaan badan ini ada bermacam-macam. Dia adalah rasa sentuhan, rasa tekanan, rasa disebabkan perubahan suhu di sama ada badan kita ataupun di persekitaran kita, dan juga rasa sakit. Jadi sekiranya isyarat untuk membawa jeria rasa tersebut terganggu, pengaliran isyarat itu daripada permukaan kulit seperti yang kita tengok dalam gambar raja tersebut, yang melalui saraf utama sama daripada anggota badan yang terkesan ataupun mana-mana permukaan badan yang terkesan ke otak terganggu disebabkan faktor-faktor lain, kita akan mendapat gangguan pada rasa di tubuh badan kita. Oleh itu gangguan jeria rasa ataupun apa yang rasa kebas-kebas ni boleh terjadi sekiranya sistem saraf yang membawa isyarat ni terganggu, sama ada di hujung saraf, di saraf anggota badan ataupun tubuh badan kita yang membawa isyarat tu melalui saraf tunjang untuk pergi ke otak. Sebab tu bila orang yang mendapat kebas-kebas ni, dia boleh mendapat kebas di mana-mana kawasan di tubuh badan kita. Seperti yang kita tengok gambar rajah ni, berlengkar-lengkar jaluran setiap kalau nak diringkaskan, saraf-saraf yang terdapat di bawah kulit kita itu bersangkutan dengan aras di mana saraf-saraf tu masuk ke dalam saraf tunjang kita sebelum dibawa ke otak. Prof, macam mana kita sendiri boleh mengetahui sama ada kebas, situasi kesihatan kebas ni berkaitan dengan itu adalah berada pada tahap yang serius ataupun masih lagi berada pada tahap yang kita boleh kawal? Penjelasannya doktor. Silakan. Kebanyakan daripada kita, saya rasa sebahagian besar termasuk saya, bila mengalami kebas-kebas ni selalunya posisi duduk kita. Kadang-kadang kalau duduk bersedia lama kat dalam masjid ke, dalam kenduri ke, bersimpuh lama ke, duduk lama macam tu ke,
Kadang-kadang ada yang suka duduk lutut melama, kadang-kadang kita boleh mengalami masalah kebas di kaki. Dan masalah kebas di kaki ni selalunya terjadi mungkin antara di bawah lutut saja sampai ke telapak kaki dan tidak menjadi lagi teruk sampai ke atas, sampai ke tubuh badan kita. Ini disebabkan oleh posisi kedudukan kita yang menyebabkan tekanan pada saraf di bahagian bawah lutut tersebut yang menyebabkan kita mendapat kebas. Jadi sekiranya kita mengubah cara kita duduk, posisi kita, sama ada kita bangun, kita berjalan untuk supaya tekanan di kawasan kaki itu berkurangan, supaya impuls ataupun isyarat diri rasa itu dapat mengalir semula ataupun darah pun dapat mengalir semula ke kawasan yang bawah kaki tersebut, dia akan hilang. Kita rasa kita memang boleh kata sebahagian daripada kita atau sebahagian besar daripada kita selalu mengalami masalah kebas yang sebegini. Dan tak dinafikanlah doktor ya, faktor usia menjadi itu satulah faktor usia atau penuaan ya. Tapi bagaimana pula dengan pergerakan yang repetitif ataupun pergerakan yang berulang, seperti orang kata ya ni telefon bimbit ni, kalau satu macam ni selalu tengok ke bawah macam ni pun akan menjadi faktor kepada kebasan, terutama posture kepada tangan. Kita lah kan? Posture kita, tepat sekali. Mungkin pendapat Profesor? Faktor usia ni selalu orang kata orang yang berusia senang mendapat masalah kebas ataupun masalah kesihatan sebegini rupa. Tetapi sekarang ni yang muda-muda pun saya dapati ada juga mudah mendapat masalah gejala simptom kebas ni, especially macam tadi yang katakan siapa yang selalu bermain dengan gadget, selalu bila tengkuk tu 60 degrees. Sebab tu sekarang dia ada masalah yang dipanggil tengkuk gadget atau gadget neck syndrome. Sebab kalau kita tunduk melihat pada smartphone kita ke tablet ke ataupun komputer tu, kalau komputer kita tu dia punya skrin itu adalah di bawah penglihatan kita dan kita akan letak, sebenarnya kalau kita tunduk 60 degrees untuk melihat pada gadget, dia sebenarnya meletakkan beban sebanyak 23 kg di atas tengkuk kita. Wow. Macam meletak seorang budak yang berat 23 kg di atas tengkuk. Itu budak umur berapa? 10 tahun tu kot? Itulah dia, 23 kilo berat tu. Aduh. Bayangkan lama-lama bila kita menanggung beban tu, berjalan tengok gadget, duduk tengok gadget, semua, bayangkan kehausan ataupun wear and tear yang akan ditanggung oleh tengkuk kita. Ya. Okey, Prof. Kita nak berhenti sekejap. Kita akan sambung kita punya perbincangan ni. Tapi kita nak mengalu-alukan juga salah seorang daripada pesakit slip disc yang sudi berkongsi dengan kita pengalaman dan mungkin kaedah rawatan yang sedang dijalani. Kita bersama dengan Puan Salina Abdullah. Assalamualaikum. Ini di talian juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya. Terima kasih kerana bersama kita Puan Salina ya. Okey, kita boleh tak ceritakan sikit bilakah Puan mula rasa kebas-kebas di bahagian mana serta macam mana kekerapan dia? Macam mana rasa sakit tu Puan Salina? Silakan. Okey, sekitar bulan September macam tu, saya mengalami kebas lah. Saya boleh kata kebas tu kebas luar biasa di sebelah tangan kanan ya. Kebas tu dia memang kebas yang sangat sampai bila saya nak buat kerja, contohnya saya nak pegang mouse kat atas meja dalam masa beberapa saat saja kebas tu akan datang kat sebelah kanan ni yang memang saya tak boleh pegang mouse dan memang tak boleh buat kerja. Wow. Ya. Memang saya memang tak boleh teruskan nak pegang mouse tu, jadi saya akan letak tangan saya ke bawah macam nak biar darah flow ke apa ke, saya tak tahulah. Lepas tu dia okey, lepas tu saya angkat balik, dia akan datang balik. Kebas tu yang memang sakit dekat bahagian siku dan dia memang kebas. Kebas yang amat sangat di lengan kanan. Katanya di bahagian tengkuk juga yang berlakunya slip disc itu. Ya, asalnya ialah saya sakit di bahagian tengkuk belah kanan. Ya. Maknanya tengkuk belah kanan tu dibawa ke bahu asalnya sebelum kebas tu. So, dia di bahagian tengkuk tu saya rasa macam berat dan dia sakit. Okay. And then lama-lama tu, I think lepas tu baru datang kebas yang saya kata memang dia turun ke bawah lah, dia turun ke tangan saya. Dan sebelah tangan kanan saya tu yang jadi luar biasa kebas dia, yang sakit. Dan in fact bila saya drive pun dia jadi macam tu. Saya tak boleh drive. Semelarat sampai begitu sekali. Okey, sebab kita kesentukan sikit masa. Cuma kita nak tahu Puan Salina, apa rawatan yang dijalani sekarang ini?
Oh, okey. Bila saya dah kebasuh, saya disarankan berjumpa dengan Prof. Dr. Badri Shah of MSD Medical Center. Ya. So, Prof mencadangkan sebab bila dia kata tengkuk tu, maksudnya dia kena tengok apa sebenarnya yang berlaku dekat tengkuk tu. So, Prof Bad mencadangkan untuk saya buat MRI untuk tengok severity-nya, maknanya puncanya kat mana lah. So, saya setuju buat MRI tu, dan daripada MRI tu memang saya sendiri dapat tengok lah tulang tengkuk saya C5 dengan C6, C5 dengan C6, dia memang tekan dekat nerve saya. Dan nerve tu saya dimaklumkan oleh Prof. Nerve tu lah yang buat saya kebas dekat tangan kanan. Begitu. Jadi Alhamdulillah setelah menerima rawatan semakin pulih insya-Allah Puan Salina ya. Baik, terima kasih Puan Salina berkongsi dengan kita. Kita harap boleh panjangkan lagi untuk perkongsian bersama, tapi ini sahaja masa yang kita ada. Berbalik kepada Prof Bad. Prof Bad, mungkin nasihatlah kan di penghujung ini untuk Prof kongsikan bersama dengan kami bagi mereka yang mungkin belum lagi berada pada situasi itu ataupun pada peringkat awal yang masih lagi boleh diselamatkan. Apakah yang mungkin saranan daripada Prof untuk kami dari segi amalan gaya hidup dan sebagainya secara keseluruhan? Silakan Prof. Ya, kalau daripada pesanan saya kepada siapa yang kebanyakannya kebas itu disebabkan pergerakan ataupun posisi tubuh badan kita, mungkin kita boleh mengubah cara activity modification lah. Posisi modification, ergonomi. Kalau siapa yang bekerja yang selalu banyak menaik tu, kadang-kadang dia dapat tempat-tempat di tangan juga. Kadang-kadang kita perlu adjust ataupun mengubah cara kedudukan kita, cara bagaimana kita letak tangan kita semasa menaik. Lagi satu macam tadi kan yang kata macam gadget neck tu, kalau boleh daripada 60 kita boleh tengok straight. Ya, baik. Itulah dia. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih Profesor. Malangnya kita kesuntukan masa. Kalau boleh kita cerita 1 jam benda ni pun tak selesai. Jadi terima kasih. Jadi terima kasih di atas ulasan doktor, dan kepada penonton MHI di luar sana yang punya masalah kekebasan, jangan malu-malu untuk terus mendapat rawatan. Terima kasih sekali lagi Profesor ya. Baik, kita nak rehat seketika penonton Malaysia hari ini. Kembali selepas ini kita akan berkongsi tentang apakah yang menarik di meja medsos, dan kita ada persembahan istimewa Dato' Jeffrey Din bersama kita. Jangan ke mana-mana di MHI menghidupkan pagi anda. Kembali bersama kami di MHI dan segmen seterusnya, segmen DIY bersama Nas Rahman dan juga Anim Izzati. Tapi kita bukannya bertukang ya. Kita akan melihat satu segmen. Kita kongsi saja bagaimana anda dapat baik pulih mesin basuh anda yang telah terkesan akibat banjir. Inilah caranya. Saksikan. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Hairul Fikul. Okey, so saya nak bagi anda tips sikit, tips banjir. Tips banjir ni bermaksud apa tahu? Sekiranya mesin basuh anda mengalami kena banjir. Ya, betul tak macam tu? Okey, bermaksud kalau mesin basuh anda kena banjir, apa yang anda nak kena buat? Okey, ini tips banjir. Siapa-siapa yang kena banjir dekat rumah tu, anda boleh praktikkan tips ni. Nampak? Semua kena lumpur banjir. First sekali, jangan gunakan mesin basuh tu terlebih dahulu. Jangan dihidupkan, jangan buat apa-apa. So, anda cuci sahaja terlebih dahulu washing machine tu. Cuci macam mana bang? Cuci macam ni. Tak ada water jet pun tak apa. Kalau ada water jet, lagi bagus. Ni, kena bos. Okay, dapat ni lumpur ni. Okey, mesti anda akan tertanya-tanya, tak bahaya ke bang barang elektrik tu kena air apa-apa semua? Inilah yang saya nak bagi tips. Barang ni dah memang kena air, dah berendam dengan air. Sekarang ni, kita nak selamatkan dia daripada mengeluarkan duit poket yang banyak. So, semua barang-barang ni, cover belakang ni, anda boleh buka. Okey. Okey, sini tak ada kotor, tak apa. Kalau tak ada kotor, tak payah. Okey. Okey. So, bahagian bawah yang paling penting. Nampak ada lumpur-lumpur semua cuci. Okey, baring dengan dia. Okey. Poin dia nanti, saya nak sharekan dengan anda. Dekat mana yang anda perlu bersihkan. Nampak sini? Bawah ni lumpur. Ni, cuci je, tak apa. Cuci je lumpur-lumpur ni. Okey. Selepas anda cuci, apa nak kena buat?
Lepas anda dah cuci bersih, anda nak cuci dengan sabun boleh, tak nak cuci dengan sabun boleh. Okey, lepas tu apa yang perlu anda buat adalah anda kena keringkan. Keringkan. Nak keringkan macam mana? Okey, saya bagi anda 2 tip macam mana nak keringkan. Kering yang pertama, anda boleh jemur je kat tengah panas, dia akan 1 hari ke 2 hari ke. Tapi poin yang kedua, kalau anda nak cepat, anda boleh keringkan menggunakan blower. Macam mana cara gunakan blower? Jom saya tunjuk. Keringkan. Okey. So, bila anda dah siap keringkan, contohlah anda tak pakai blower, anda biarkan tempat panas 1 hari ke 2 hari, lebih kurang macam tu kan. So, apa nak kena buat? Jangan terus on lagi. Macam mana pula Airol ni? Okey, apa yang perlu anda buat adalah anda kena letakkan dekat poin-poin yang sepatutnya ada minyak. Okey, kalau anda terus on kan, bukan masalah dia akan rosak, tidak. Cuma masalah dia nanti, bahagian sendi-sendi yang sepatutnya ada minyak, tadi anda dah bersihkan dengan sabun, semua minyak-minyak dia tu akan keluar. So jadinya nanti mesin basuh anda selepas sebulan 2 bulan dia akan jadi bunyi pelik-pelik sebab minyak-minyak yang tu semua anda dah cuci. So jadinya anda perlukan grease. Okay, anda letak dekat bahagian absorber sini, rod ni. Lepas tu dekat mana lagi ada kena letak minyak? Okay, dekat bahagian bawah ni. Okay, dekat bahagian dia punya bahagian yang bergerak lah. Contoh, bahagian ni bergerak. Nampak tak bahagian ni bergerak? So, anda kena letak semua dekat bahagian-bahagian yang bergerak. So, senang cakap, tips dia daripada macam ni lah. Okay? Saya tak dapat nak sharekan dengan anda dekat mana semua nak kena letak. Tetapi, mana bahagian-bahagian yang ada sendi. Okey, ada sendi tu bermaksud dia akan bergerak-gerak. Semua bahagian tu anda letakkan minyak. Okay, letakkan grease ataupun minyak pelincir. So, sekiranya anda menghadapi masalah banjir, washing machine anda kena air apa semua, jangan terus on. Buat langkah yang saya kongsikan, dah siap semua sekali, barulah anda onkan unit anda. InsyaAllah mesin basuh berfungsi semula. Guna tips ni untuk jimatkan duit anda. Apa ingat pesan saya? Nak jimat apa? Kita DIY je. Saya Hairul Vikul. Assalamualaikum. Bye-bye. Tu dia abang DIY kita. Tu dia sendi-sendi kena letakkan grease ya, begitu-begitu. Sendi awak pun sama Okey, kita terus saja perkongsian meja medsos kita. Hari ini kita nak kongsikan tentang mangsa banjir mula diberikan ubat kencing tikus. Satu inisiatif yang amat baik sekali di mana mangsa bencana banjir kilat negeri ini mula diberikan ubat mencegah leptospirosis, jangkitan air kencing tikus yang diagihkan di pusat pemindahan sementara. Jadi diagihkan di PPS. Katanya apabila berlaku bencana sebegini, kita bukan sahaja bimbang dengan penularan COVID-19, tapi kita bimbang dengan penyakit bawaan air ya. Ubat profilaksis dan juga doxycycline menjadi diagihkan kepada mangsa-mangsa banjir yang berada di PPS. Itulah dia, bila banjir ni penyakit menjadi nombor 1. Jadi berwaspada kepada anda yang berada di PPS, teruskan usaha anda ya. Okey, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami. Esok kita akan cerita tentang tuntutan insurans kereta dan juga rumah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita tinggalkan anda dengan persembahan Dato' Jeffrey Day. Silakan dengan aura pop ye. Kenanganku kepadamu di waktu engkau di sampingku, senyummu manis engkau berikan hingga hatiku jadi tertawan. Kepadaku engkau berjanji akan setia sehidup semati, selagi hayat dikandung badan engkau seorang jadi pujaan. Tapi apa hendakku kata, kenanganku hampa belaka, tinggalkan aku seorang diri, merana hidupku setiap hari. Namun engkau tetap ku puja, walaupun kini
jauh di mata, siang dan malam, wajah